stres menjaga pembantu rumah ya. Kalau nak diceritakan ni Nabiha perihal pembantu rumah ini, saya merasakan ramai yang ada banyak cerita untuk dikongsi. Perihal pembantu rumah lari, baru sekejap bekerja dan tak ada dah apa orang kata dah pergi daripada rumah majikannya, yang pulang ke negara asal dan tak balik-balik, mendera dan sebagainya. Tentunya kisah-kisah sebegini biasa kita dengar. Tidak kurang juga cerita kisah pembantu rumah yang tinggal lama bersama dengan majikan. Ada tu Nabiha yang memakan masa lebih kurang 10 tahun dan puluhan tahun juga ada yang tinggal bersama dengan majikan. Dan apa yang pasti, kisah si pembantu rumah ini sebagai majikan ada juga yang tertekan dengan tindakan yang dilakukan oleh para pembantu rumah itu. Okey, sebenarnya Zura, kadang-kadang lucu juga, mencuit hati juga kadang-kadang bila kita berkongsi cerita pasal kisah pembantu rumah ni. Ibu ayah saya pun berkesempatan ada pembantu rumah, tapi maklumlah pelbagai kerenah yang timbul. Tapi sebenarnya Zura, ada orang kata kebaikan dan juga keburukan yang ada pembantu rumah ni. Sebab kita apabila kekangan kerjaya ni, kita perlukan seorang untuk mengawal dan juga menjaga persekitaran rumah dan sebagainya. Dan untuk membincangkan bagaimana untuk menangani stres menjaga pembantu rumah ni, apa yang kita perkenalkan tetamu yang sudah pun berada di studio bersama kita. Di hujung sana saya perkenalkan Colonel Muhammad Haji Maidin selaku Timbalan Presiden Persatuan Agensi Pembantu Rumah Asing Malaysia atau PAPA. Terima kasih mengucapkan kepada Colonel sudi datang hari ini. Dan di sebelahnya kita juga bersama dengan Prof. Madya Dr. Rozaini Karudin, seorang pakar psikologi daripada KM. Apa khabar? Selamat datang, Prof. Khabar baik, terima kasih. Baiklah, nak bercerita tentang stres menjaga pembantu rumah ini. Dan saya kira mungkin kita terlebih dahulu nak bertanya kepada Colonel terlebih dahulu tentang faktor-faktor apakah agaknya yang menyebabkan ada di antara majikan yang kadang-kadang berasa tertekan dengan sikap pembantu rumah itu. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan banyak terima kasih di atas undangan kepada Papa untuk bersama-sama hari ini berbincang sampai dengan perkara yang telah dimaklumkan tadi. Dan juga saya nak sampaikan salam maaf daripada Presiden kerana dia tak dapat hadir pasal dia kena hadir mesyuarat dekat Jabatan Tenaga Kerja. Now, bersabit dengan tajuk yang dikeluarkan tadi, tekanan menjaga pembantu rumah. Jadi kalau kita tengokkan cara tajuk tadi, seolah-olahnya pembantu rumah saja yang disalahkan dan majikan tu sentiasa betul. Ada juga pembantu rumah yang baik dan begitu juga ada juga majikan yang baik. Jadi di sini kita nak bincangkan apa sebab-sebabnya yang tekanan yang diterima oleh majikan dia. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor luar negara, maknanya negara asal. Di sana tu kita tidak dapat pastikan sama ada ejen-ejen tu telah memberi maklumat yang terperinci. Apakah tugas-tugas yang akan dihadapi semasa mereka bertugas di Malaysia. Umpamanya menjaga anak, membersihkan rumah dan sebagainya lah. Jadi kebanyakan ejen-ejen di Indonesia ni tadi itu dia tidak menentukan aspek-aspek tanggungjawab pembantu rumah. Jadi mereka bila sampai sini dia terkapar lah. Dia tak tahu. Jadi itulah yang menyebabkan dia kadang-kadang tak tahu nak buat kerja. Jadi majikan mengharapkan bila kita dah bayar fee yang begitu tinggi, gaji bulanan yang begitu tinggi, kita harapkan dia punya tugas tu dia tahulah. Kan? Jadi budak kampung kadang-kadang tu tak tahu langsung. Mentah. Dan majikan pula mengharapkan apa yang dimaksudkan. Saya kira mengharapkan yang terbaik untuk pembantu rumah. Jadi ini yang kadang-kadang tekanan majikan. Itu satu. Yang kedua, faktor majikan sendiri. Majikan ni kadang-kadang dia mengharapkan pembantu rumah tu super duper. Semua boleh buat. Jadi kita ni sebagai majikan mestilah bantu dia. Sebab dia panggilkan domestic helper, pembantu rumah. Jadi kita mesti mengajar dia macam mana nak gantung baju, macam mana nak basuh kuali misalnya, atau basuh baju dan sebagainya. Kalau ini tak ditunjukkan, macam mana? Kena simpan sedikit tentang faktor-faktor lain tu, kita tahu dengan lebih mendalam. Tapi sebelum itu, kita juga nak bertanya sedikit daripada pada pandangan komen peribadi Prof sendiri tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Sebab saya saya seorang ahli psikologi, jadi saya akan menceritakan stres tu. Memang saya setuju dengan Tuan Haji. Tapi sebenarnya stres tu kita kena faham. Jadi dalam isu ini stres tu kerana pembantu rumah itu sendiri. Jadi kita ni nakkan pembantu rumah untuk kita less stress. Kadang-kadang ada kala nasib yang tidak baik, orang majikan tidak baik, dia bertambah stres. Jadi
Sebenarnya saya sangat setuju dengan Tuan Haji tadi. Sebenarnya kita punya expectation. Kita punya expectation terlalu tinggi. Jadi kita manusia biasa, bila kita terlalu tinggi dan terlalu perfect, bila dia tak dapat buat, kita stres. Kita stres ya. Jadi mungkin expectation kita tu jangan terlalu tinggi lah. Kadang-kadang kita kena set juga yang good enough tu. Jangan anggap mereka semua tahu apa yang kita inginkan sebenarnya. Baik, kita sebenarnya ada satu bingkisan yang akan kita kongsikan bersama anda tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Apa kata anda saksikan? Dalam kegairahan kita merealisasikan pelbagai visi negara seperti mencapai matlamat satu Malaysia, kadang-kala kita terlupa masalah-masalah di persekitaran kita. Antaranya isu pengambilan pembantu rumah warga asing dan tuntutan kenaikan gaji mereka melibatkan RM700 untuk satu jenis kerja. Akhir-akhir ini berlakunya pelbagai fenomena sama ada baik atau buruk berkaitan pengambilan pembantu rumah dari negara luar. Kontroversi mengenai pembantu rumah ini, terutama warga asing, bukanlah sesuatu yang baru. Pelbagai aduan mengenai isu sosial yang melibatkan pembantu rumah, terutamanya penderaan terhadap anak majikan. Kebanyakan majikan mengambil tindakan memasang kamera lita tertutup agar mendapat bukti sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Marhadinata Matari dan Sarah Atan masing-masing bekerja di syarikat swasta. Mereka tinggal di rumah keluarga Marhadinata bersama 4 orang anak sejak 16 tahun yang lalu. Dia merupakan anak lelaki tunggal yang menjaga ibu yang sakit, di samping perlu bekerja menuntut mereka sekeluarga untuk sentiasa mempunyai pembantu rumah. Berpengalaman bersama seramai 8 orang amah yang berlainan, cukup membuatkan mereka sekeluarga mampu menilai pelbagai kerenah perangai pembantu ini. Kami mengambil pembantu rumah sebelum saya berkahwin dengan isteri saya, dan sebab masa tu mak ayah saya pun mungkin dah agak berusia dan perlukan pembantu tak bekerja-kerja harian lah. Saya ada pembantu sejak lepas melahirkan anak, sebab saya masa tu sambung belajar. Memang tak ada orang nak jaga baby lah masa tu kan. So masa tu lah first saya punya pengalaman ambil pembantu rumah. Pembantu seterusnya diambil melalui saudara mara juga. Tidak kekal lama walaupun pembantu tersebut telah lanjut usia dan layak dipanggil nenek. Dia diberhentikan kerana tidak serasi dengan keluarga tersebut. Dah lah isap rokok. Kalau nak suruh macam masa tu baby, anak saya baby yang first tu. So bila dia macam buang air besar ke apa, dia panggil mak mentua saya suruh gotong royong dia cakap. Suruh apa, cuci cebok sekali. Kakak saya pun nasihat masa tu, dia kata orang gaji ni kita macam tak boleh lama tau. Bila dia lama, dia dah tahu kita macam mana. Nanti dia pandang pelik semua kan. Macam 2 tahun kontrak, 2 tahun hantar balik, 3 tahun hantar balik. Banyak pengalaman yang tidak terduga dialami mereka sekeluarga. Apa yang diharap agar mempunyai amah yang dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik tanpa menyusahkan mana-mana pihak. Selebihnya kita kenal dia dengan rapat lah. Dan kalau ataupun disyorkan oleh seseorang yang kita percaya. Jadi kalau orang itu pun percaya dan pengalaman yang baik, jadi insyaAllah kita pun akan dapat pengalaman, akan dapat saluran yang baik juga lah. Bagi saya pula, kalau mula-mula nak ambil pembantu rumah, dia masuk je dalam rumah, hari pertama dia masuk je, kita kena beritahu dia apa dia kena buat, memang kena schedulekan lah, supaya kita macam tak stres lah. Diharap Marhadinata sekeluarga mendapat pembantu rumah yang boleh menjalankan tugas dengan baik. Saya kira persepsi tu mereka peranan penting apabila kita ingin menjemput seseorang itu untuk masuk rumah dan menjaga anak dan juga rumah kita itu sendiri. Kita nak tanya kepada Prof terlebih dahulu. Apabila bercakap tentang pembantu rumah asing ini, jurang bahasa itu satu kemestian yang berlaku. Jadi bagaimana kesabaran itu harus kita pupuk untuk mengajar, mendidik mereka untuk memahami segala tingkah laku dan juga percakapan kita ketika berada dalam rumah.
Ya Nabihah, memang sudah tentu kadang-kadang ya memang bahasa tu menjadi satu halangan lah pada kita. Sebenarnya komunikasi, tapi pada saya personally saya rasa komunikasi itu tak semestinya bahasa directly, tapi dari segi tingkah laku kita pun kita boleh berkomunikasi. Jadi saya rasa kesabaran tu memang tentu, di mana saya akui kadang-kadang kita pun tak sabar ya, sebab kita tak faham. Tapi saya rasa kalau kita pertama sekali kita faham dia dulu. That is, to me, is the first thing that we need to do. Kita fahamkan dia, ada apa yang sebenarnya dia minta faham. Kadang kita pun tak tahu apa benda yang dia tak faham. Bila kita kata, dia kata ya bu, tapi sebenarnya dia tak faham. Angguk je. Jadi kita kena bagi dia juga peluang. Katakan kalau tak faham tanya. Kalau tak boleh berkomunikasi secara bahasa itu, tunjuk tak faham on washing machine ke contoh ya. Jadi pada saya yang pentingnya saling memahami. Kita manusia biasa, dia tak perfect, kita tak perfect, kadang-kadang memang menjadi satu yang masalah. Okey, banyak lagi yang kita ingin tahu tentang topik kita pada hari ini, iaitu stres menjaga pembantu rumah. Tetapi sebelum itu kita akan berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Dulu nak sujud rukuk pun susah. Sekarang alhamdulillah. TV Readers, definisi hati penuaan. Kenapa dengan kulit saya? Ia tak bermaya. Cermin bukan puncanya. Setiap hari kulit